السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يليق بكمال الله وكما يليق بكماله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak ternilai, yang dianugerahkan Allah kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada subuh ni kita diberikan taufik oleh Allah untuk hadir solat berjamaah, diberikan lagi kesempatan masa. Moga-moga segala amalan kita ini akan diterima Allah sebagai amal-amal yang saleh yang akan kita bawa untuk bertemu Allah di akhirat kelak. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada subuh ni kita bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur, dan kita masuk bincang di dalam tajuk memilih tempat pengkebumian dalam kalangan orang-orang yang saleh. Memilih tempat pengkebumian, yakni memilih tanah kubur, tanah perkuburan ataupun tempat kita dikebumikan tadi berdekatan dengan kubur orang-orang yang saleh. Pengarang menyebut Abu Sa'id Al-Malini dan Abu Bakar Al-Khara'iti meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengkebumikan orang mati kami dalam kalangan kaum yang saleh. Maksudnya di tanah perkuburan ataupun di berdekatan dengan kubur orang-orang yang saleh. Sesungguhnya orang yang mati itu disakiti, yakni terganggu apabila dikebumikan berhampiran jiran yang jahat, sebagaimana jiran yang jahat menyakiti jirannya semasa hidup. Dalam riwayat Abu Nuaim secara marfu' menyebutkan, apabila kamu kematian seseorang, maka perbaikkanlah kafannya, segerakanlah melaksanakan wasiatnya, perdalamkanlah kuburnya, serta jauhkan dia daripada disemadikan bersama jiran yang jahat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah jiran yang soleh itu memberi manfaat pada hari akhirat? Sabdanya, adakah dia memberi manfaat semasa di dunia? Mereka menjawab, bahkan, yakni ya, jiran yang baik, jiran yang saleh memberi manfaat kepada jirannya semasa di dunia. Lalu sabda baginda lagi, demikianlah dia juga memberi manfaat di dalam alam akhirat. Bertolak dari sinilah para ulama mengatakan disunatkan manusia berkelakuan yang membolehkannya dikuburkan bersama orang yang saleh dan ahli kebaikan, kerana mengharapkan mendapat berkat dan menjadikan mereka itu sebagai tawassul kepada Allah
dengan keberkatan mereka. Baik, jadi tuan-tuan, ini dua hadis ya yang menyebutkan bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sebolehnya apabila kita nak mengkebumikan orang-orang yang mati dari kalangan kita, terutamanya orang-orang yang baik lah, orang-orang yang soleh, yang kita tahu dia seorang yang baik, maka sebolehnya kita pilihlah kita kata kuburnya itu berjiran, berhampiran dengan kubur orang-orang yang soleh, kerana dia juga akan mendapat manfaat daripada jirannya yang soleh di alam barzakh. Begitulah juga sebaliknya, jika kubur sebelah tu adalah kubur orang yang fasik, ya, orang yang menerima siksaan kubur, maka orang yang dikebumikan tadi akan juga mendapat kita kata tempias daripada apa yang sedang menimpa orang-orang yang fasik, dari sudutnya mereka ini bertempik, melolong dan seumpamanya ketika mereka menerima siksaan kubur. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi, seboleh-bolehnya lah hendak kita begitu mencari ataupun menentukan kubur berhampiran, berjiran dengan kubur orang-orang yang saleh. Sehingga para ulama menyatakan tadi disunatkan seseorang itu berkelakuan, berakhlak dengan akhlak yang baik sehingga dia maknanya dia digolongkan dari kalangan orang-orang yang baik. Lalu insya-Allah bila orang baik ni tuan-tuan, orang akan usaha untuk menguburkannya di kubur orang-orang yang baik. Kita boleh tengok sendirilah contohnya ya, kalau kita lihat, kalau tak silap saya semenjak tahun 2018 ke 19 ya, saya dimaklumkan bahawa kalau ada di kalangan orang-orang luar daripada Madinah meninggal dunia, pergi umrah, mereka tidak lagi dikebumikan di Baqi', ya, sebab mungkin kerana ada waktu-waktu itu kuburnya sangat terhad, maka hanya dikhaskan kepada orang-orang Madinah ataupun orang-orang yang khusus sahaja. Orang-orang macam orang kita meninggal, dia dikebumikan di Uhud, dekat dengan perkuburan Uhud, masih dalam tanah haram Madinah tapi jauh daripada Masjid Nabawi. Tapi ada juga di kalangan orang kita sendirilah yang Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dalam keadaan yang mulia. Ada yang meninggal di mana? Ketika dia sedang beribadah berdekatan dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila meninggal di tempat yang mulia tadi, maka pihak pengurusan itu mengkebumikan dia di Baqi', kerana kematiannya itu dianggap kematian yang mulia. Kalau mati di hospital tu lain cerita lah tak? Tapi mati ni di dalam Masjid Nabawi, ketika dia beribadah, berada berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dimuliakan dan dikebumikan jenazahnya di perkuburan Baqi'. Ya, ini berlaku. Baik. Jadi beruntunglah, moga-moga ya, kalau orang yang dikebumikan. Kita tak kata di Uhud tu kubur tu orang fasik pula, apa, tidaklah begitu ya. Tetapi insya-Allah kalau di Baqi' ini adalah kubur orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang memang datang, kebanyakannya kalau orang luar ada orang yang datang untuk beribadah, datang untuk menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk melakukan amalan-amalan yang tentunya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian diceritakan lagi dalam buku kita ini, ada seorang perempuan yang dikebumikan di sisi seorang yang fasik, sedangkan wanita itu seorang yang salihah. Ya, kita ni memang tanah kubur ni kita tak bezalah tak. Kawasan ni lelaki, kawasan ni perempuan. Biasanya sekali lah tak. Ya. Jadi wanita ini seorang yang salihah. Lalu datanglah wanita itu kepada keluarganya dalam mimpi mereka seraya berkata. Maknanya setelah wanita itu dikebumikan, mungkin sehari, 2 hari, 1 malam, 2 malam, dia hadir dalam mimpi ahli keluarganya. Dalam mimpi itu dia berkata, tidak ada tempat lainkah yang kamu dapati untuk mengkebumikan aku selain di dalam tempat membakar roti? Tu dia kata tak, kamu ni mari letak aku ke bumi aku di tempat membakar roti, maknanya panas, tempat yang dia merasa panas. Lantas ahli keluarganya pun mencari-cari tempat itu. Ahli keluarganya pun cubalah mencari apa yang dimaksudkan oleh kita kata wanita yang saleh yang baru meninggal tadi. Dan mereka bertanya kepada orang yang arif tentang maksudnya. Lalu mereka diberitahu bahawa kemungkinan yang dimaksudkan dengan kata-kata tersebut ialah kubur si fulan yang fasik. Dia kata maksudnya yang difahami oleh alim ulama adalah kubur orang sebelah itu adalah kubur orang yang fasik, yang diseksa di dalam kuburnya. Kesan siksaannya itu antaranya dibakar dan seumpamanya panas tu terasa sampai kepada kubur wanita yang salihah ini. Kemudian diceritakan mayat wanita itu dikeluarkan daripada tempat tersebut dan dipindahkan ke tempat lain tanpa diingkari oleh seorang pun dari kalangan ulama. Jadi keluarga ni ambil keputusan pindah kubur tu tempat lain. Alim ulama yang ada zaman tu, pada yang ada di tempat itu, tidak mengingkari tindakan ahli keluarga wanita yang salihah tersebut. Ada. Yalah, tapi kalau zaman kita sekarang ni tuan-tuan tak tahu dah tak. Kalau kita pun dapat mimpi macam tu, agak-agak macam mana tak? Kita nak pindah macam mana? Agak-agak pihak polis benar ke kita nak bongkar balik, nak gali balik, nak pindah kubur tak? Kecuali kalau ada kes-kes yang berkait dengan jenayah tu lain lah. Itu pun kena buat surat mahkamah dulu, apa semua sekali dulu lah. Baru boleh dibongkar balik. Ataupun kerana nak memindahkan kubur itu, kerana mungkin kawasan kubur itu nak digunakan kepada tujuan-tujuan yang lebih penting. Baik. Jadi bukan mudah lah zaman kita sekarang ni. Tapi kalau zaman dulu tu mungkin dengan keputusan tersebut, bila alim ulama tidak mengingkari, maka keluarga tu memindahkan jenazah tadi ke tempat ataupun ke tanah kubur yang lain. Demikian juga diceritakan bahawa ada seorang badui yang dikebumikan. Kemudian anaknya bermimpi melihatnya setelah kematiannya. Berkata anak itu kepada bapanya, apakah yang dilakukan oleh Allah terhadapmu? Jadi anak tu dia mimpi jumpa bapa dia, dia pun tanyalah, apakah nasib bapa Nuh di alam barzakh sana? Apa yang Allah Ta'ala telah buat terhadapmu? Jawabnya kebaikan. Alhamdulillah, dia kata mendapat kebaikan di alam barzakh, kecuali tempat yang kamu kebumikan aku berhadapan dengan tempat si fulan yang fasik. Maka setiap yang didapatinya, yakni daripada azab, tempias sedikit kepadaku, iaitu terkejut dengan siksaan yang dikenakan kepadanya. Gitu tak? Dan kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab yang lain, di sana ada banyak lagi riwayat-riwayat yang bersamaan ya dengan
hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Contohnya di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqamkanlah, yakni kuburkanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian di tengah-tengah orang-orang yang saleh, kerana seseorang mayat itu merasa terseksa oleh jirannya yang jahat, sebagaimana orang hidup juga merasa terseksa oleh jirannya yang jahat. Memanglah tuan-tuan, tak, kita kalau dapat jiran yang fasik, jiran yang tidak menjaga adab kejiranan, dia buat rumah dia itu memanglah rumah dia tak, memanglah kita tahu rumah tu rumah dia, tetapi dia membuat perkara-perkara yang mengganggu jiran tetangga dia. Kadang-kadang kalau kita pergi nasihat pun tak jadi apa juga. Tak jadi apa, maknanya dia menyakiti jirannya. Selesai masalah macam mana? Mungkin selesai masalah sama ada dia yang pindah kita atau kita pula yang kena pindah lari tak. Sampai begitu sekali kadang-kadang jiran yang jahat ni dia menyakiti jiran sekelilingnya, menyakiti dengan berbagai-bagai cara lah, berbagai-bagai perkara. Jadi begitulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Jikalau ditakdirkan seseorang itu dikebumikan di sebelah orang yang fasik, yang menerima siksaan di dalam kuburnya. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita bayang, kalau kubur sebelah tu pula orang yang kafir pula, orang yang kafir, orang yang munafik dan seumpamanya, oh Masya Allah, tentulah siksaan yang dikenakan kepadanya jauh lebih teruk lagi daripada orang yang fasik tadi. Orang fasik ini merujuk orang mukmin yang melakukan dosa-dosa dan dia tidak bertaubat atas dosa-dosa tersebut sebelum dia meninggal dunia. Baik. Begitu juga dalam hadis yang disebutkan tadi, antara perkara yang perlu disegerakan oleh kita apabila seseorang itu meninggal dunia ialah yang disebut oleh Nabi tadi, iaitulah perelokkanlah kafannya, segeralah melaksanakan wasiatnya. Maksudnya perelokkan kafan tu maknanya segeralah dikebumikan, segera dikebumikan, segeralah memenuhi wasiatnya. Dan Nabi sebut lagi, dalamkanlah kuburnya dan hindarkan dia dari jiran yang jahat. Maknanya kalau boleh usahakan kubur sebelah tu adalah bukan kubur orang yang fasik. Cuma sekarang ni satu perkara jugalah, ada setengah pengurusan tanah kubur itu kita tak boleh nak pilih lah tak tempat mana kita nak kebumi. Dia dah tentukan. Ini maknanya dia ikut giliran lah. Ikut giliran. Bila orang ni mati sini, lepas tu bila ada lagi akan ikut kita kata barisan ataupun aturan yang telah ditentukan. Cuma moga-moga tuan-tuan, insya-Allah kalau kita ni termasuk orang-orang soleh, insya-Allah Allah Taala juga takdirkan kita mendapat jiran yang soleh di alam kubur nanti, insya-Allah. Baik. Itu tentang memilih tempat pengkebumian dalam kalangan orang-orang yang saleh. Dan sememangnya kalau kita membaca juga di dalam kisah-kisah yang diceritakan tentang para salafus saleh, mereka sendiri memilih untuk dikebumikan di tanah perkuburan yang di sana adanya orang-orang yang saleh, dikebumikan di sana. Tujuannya antara lain adalah untuk dia mendapat berkat daripada kesalehan, kebaikan orang-orang yang mati lebih awal daripada mereka. Seterusnya kita melihat tajuk
tempat ruh menetap. Tempat ruh menetap. Ini pun tempat ruh menetap ini, iaitulah ruh ni duduk di mana semasa kita hidup ni, kat mana tempat ruh kita, dan juga dibincang setelah kita meninggal dunia, kat mana pula ruh kita ini berada. Ya, sebab ruh ini walaupun kita telah mati, tapi ruh ini dia tetap hidup. Dia tetap hidup. Tapi hidupnya itu bukanlah kata hidup yang kekal, bukanlah dia bersifat dengan baqa. Kalau dalam perbincangan ilmu tauhid dia berkata baqa aradi, baqa yang mendatang. Allah Ta'ala yang memberikan ruh itu kekal, tidak binasa walaupun jasad kita telah binasa. Tempat ruh menetap. Mengenai ruh orang yang masih hidup, terdapat pelbagai pandangan di kalangan ulama. Di manakah tempatnya pada tubuh? Agak-agak kat mana ruh kita, tuan-tuan? Sebab tu dalam Quran sendiri Allah Ta'ala menyatakan, ya, apabila orang-orang musyrikin ini dia pergi jumpa dengan orang Yahudi, dengan pendeta Yahudi, untuk bertanya tentang pendapat mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Muhammad ni betul seorang nabi? Orang Yahudi ni punya jahat, dia kata tidak, Muhammad ni bukan nabi, kamu ni lebih betul daripada Muhammad lagi. Agama kamu ni, dia kata, lebih betul daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Ni orang Yahudi, tuan-tuan lah. Ya. Lalu dia kata, kalau kamu nak tahu dia betul ke tidak, kamu tanya dia beberapa soalan. Ya, antara soalan yang orang Yahudi cadang, orang musyrikin tanya adalah tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka itu bertanya tentang ruh, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, jawablah wahai Muhammad, qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Hakikat ruh ni wallahu alam, hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit. Jadi hakikatnya kita pun tak tahu. Cuma ada perbincangan ulama. Ada yang berpandangan ruh itu bersebati pada semua bahagian tubuh, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Ya, kalau kita lihat pada zahirnya macam itulah, tuan-tuan lah. Ruh kita ni ada di setiap anggota tubuh kita. Ya, sehingga bila ruh ni ada dalam tubuh kita, ada anggota kita yang kecil sekalipun boleh digerakkan. Boleh digerakkan. Sehingga rambut kita pun boleh tumbuh jadi panjang tak? Ya. Mana ruh ni ada, kata Imam Haramain, berada di setiap bersebati dalam semua bahagian tubuh, dalam bahagian tubuh kita. Itu pendapat Imam Haramain. Ada yang berpendapat ruh itu tempatnya di perut, ataupun kehidupan itu tempatnya di perut, berada di perut. Kat mana tak tahu dah, tuan-tuan tak? Kat perut. Ada yang berkata ia berhampiran dengan hati, dan ada yang berkata ia berada pada hati. Itu pendapat-pendapat lah. Ruh ni berada dalam tubuh kita kat mana. Baik. Wallahu a'lam. Ini hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi ruh ni benda yang kita kata benda yang maknawi. Dia wujud, tapi kita tak dapat melihat hakikatnya. Cuma bila ruh ni ada dalam tubuh kita, kita hiduplah, tuan-tuan. Yang boleh datang ni sebab ada ruh. Kalau tak ada ruh, orang pergi hantar tempat lain lah tak? Dia pergi hantar Jalan Sultan Abdullah ke mana ke tak? Baik. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ruh orang yang berbahagia berada di halaman kuburnya. Ini dibincang pula tentang setelah seseorang itu meninggal dunia, ruh ni berada di mana pula? Ada pendapat yang menyatakan ruh orang yang berbahagia, yakni orang mukmin, maka ruhnya berada di halaman kuburnya, berada di dalam kuburnya, berdekatan dengan kuburnya.
Yang dimaksudkan dengan orang yang berbahagia ini ialah orang mukmin walaupun dia seorang yang melakukan maksiat. Ada yang mengatakan roh itu berada di alam barzakh dalam keadaan yang berbeza-beza. Ada ulama menyatakan dia berada di alam barzakh, bukan di alam dunia lagi, tidak lagi. Ya, memanglah yang kita lihat, yang kita pegang pun memang roh itu sudah berada di alam yang lain, di alam barzakh, bukan lagi di alam dunia ini. Ada yang mengatakan golongan kanan berada pada martabat yang tinggi dan luas, sementara golongan kiri berada pada martabat yang bawah. Kalau kita melihat, dan sebelum ini pun kita dah baca hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kubur orang mukmin ini yang disebut kekasih Allah ini akan diluaskan kuburnya sehingga sayu mata memandang. Dalam kubur itu diluaskan, dibukakan pintu ke syurga sehingga dia merasakan nikmat di dalam syurga. Bahkan nanti kita lihat ada ulama yang menyatakan roh orang mukmin ini sudah boleh ke syurga, berulang-alik ke syurga, ke kuburnya begitu, ke syurga, ke kuburnya, ya, dalam kita kata di dalam perpindahan yang hakikat, yang sebenarnya itu lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab alam tu tuan-tuan bukan lagi alam dunia ni tak. Kita kata kalau kita mana boleh nak pergi satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka masa yang begitu sekejap. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, keadaan itu boleh berlaku kepada kita. Contohnya ketika kita tidur, kita duduk tidur ni tuan-tuan, kita bermimpi roh kita ni mungkin berjalan entah sampai ke mana lah. Dah sampai ke Jerman kot lah. Tapi bila orang datang kejut, "Hei bangun," pop, kita pun terkejut terus bangun tuan-tuan. Roh ni balik semula, sekelip mata je tak. Ya, itu boleh berlaku. Itu di antara hujah yang digunakan oleh ulama, bagaimana pergerakan roh itu adalah sesuatu yang mana yang kita kata yang agak susah untuk kita terangkan akan hakikatnya, tapi itulah yang ada berlaku. Ada yang menyatakan roh orang-orang jahat dan kafir ditempatkan di Barhud, sebuah tempat di Hadral Maut. Sebab ada hadis yang menceritakan roh-roh orang yang jahat ni, orang kafir ni, berada di satu telaga, namanya telaga Barhud, yang berada di Hadral Maut. Hadral Maut di mana? Di Yaman sana. Sementara ruh orang mukmin berhimpun di satu tempat namanya Jabiyah, sebuah tempat di Syam. Ada yang mengatakan ruh orang mukmin berkumpul di telaga Zamzam. Tapi pengarang menyatakan Allah jualah yang maha mengetahui. Jadi hakikat sebenarnya wallahu alam. Ya, sebab kadang-kadang orang kita ni dia duk tanya juga benda-benda macam ni tak. Jadi di sana berdasarkan hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat yang sampai, maka ada diceritakan roh ini berada di sini, roh orang mukmin berada di sini, maka hanya boleh diterangkan berdasarkan khabar yang disampaikan ataupun khabar yang diterima oleh kita. Berdasarkan pendapat yang mengatakan roh berada di halaman kuburnya, maka pendapat ini bukanlah bermaksud roh itu berada pada sebilang masa di halaman kuburnya, kerana kenyataan sebegini menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ia bermaksud halaman kubur itu adalah tempat asalnya, dan roh itu boleh berpindah randah, datang dan pergi mengikut kehendaknya. Ya. Roh ni boleh datang dan pergi. Disebut tadi roh berada di syurga. Contohnya nanti akan disebut antara yang ada hadis yang jelas menyatakan bahawa contohnya roh orang yang mati syahid, ya, berada di dalam tubuh burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam syurga. Itu. Jadi ini ruh orang yang mati syahid fi sabilillah, disebut oleh Nabi begitu. Jadi macam mana pula kubur dia, tidakkah rohnya juga
datang ke kuburnya. Contohnya ketika dia menghadapi fitnah kubur, dan seumpama dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bahawa contohnya bila kita ni pergi ziarah kubur, penghuni kubur itu mengetahui kita ini datang berziarah. Macam mana dia tahu? Kalau bukan dia juga berada di halaman kuburnya, di mana di tanah perkuburan tersebut. Maka ini yang disebut oleh ulama bahawa rohnya itu boleh berpindah randah, datang dan pergi mengikut kehendaknya dengan izin Allah. Saya baca satu perenggan saja lagi ya. Itu tentang roh manusia. Manakala roh binatang dibinasakan setelah kematiannya. Roh binatang ni bila dia mati, rohnya dibinasakan. Pada hari kebangkitan Allah kembalikan semula kewujudannya. Sebab ada dalam hadis diceritakan ada juga binatang yang dibangkitkan semula. Iaitulah bila Nabi menceritakan kepada kaumnya bahawa akhirat kelak antaranya ada juga kambing yang dibangkitkan semula di hari akhirat. Yang mana ada 2 ekor kambing masa dunia dulu, yang seekor ni bertanduk, yang satu lagi tidak bertanduk. Lalu yang bertanduk ni selalu menanduk. Tanduk yang tak ada tanduk ni tak. Jadi mangsa lah. Kemudian bila akhirat kelak 2 ni dibangkitkan, yang asalnya bertanduk tidak diberi tanduk, yang tak ada tanduk dulu diberi tanduk, dia balas balik. Kemudian dua binatang ini dimatikan dan hancur menjadi tanah. Dan sebab itulah digambarkan dalam surah Amma Yatasaalun, dalam surah An-Naba tu, bila orang kafir ni melihat keadaan itu yang disebut ya laitani, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang-orang kafir, alangkah baiknya kalau aku juga hancur menjadi tanah, yakni tidak diwujudkan semula, lalu menerima siksaan azab neraka yang pedih. Baik jadi binatang tadi, lepas tu hancur jadi tanah, selesai tak? Baik. Tapi manusia ni akan menerima balasannya daripada Allah. Adapun roh para malaikat, maka menurut Syekh Suhaimi, katanya aku mendengar daripada sesetengah ahli ilmu bahawasanya roh mereka berada di bawah arasy, sementara tubuh mereka akan hapus dan hilang apabila mereka mati. Jadi kalau tengok sini ada pendapat menyatakan malaikat juga akan mati. Ya, malaikat juga akan mati, cuma rohnya berada di bawah arasy Allah. Tubuh mereka ini akan hilang begitu. Kenapa hilang? Ini kerana mereka adalah makhluk nuraniyah, yakni yang berunsur cahaya, bagaikan cahaya pada sumbu pelita yang apabila minyaknya tinggal sedikit maka cahaya itu pun padam dan hilang. Ada orang juga kalau kita ada kisah yang diceritakan tentang nak membuktikan kewujudan alam gaib ni, begitulah. Api yang ada pada pelita tu lah, kita pasang ada kita embuh, api tu padam, mana pergi api tu? Nak jawab macam mana lah? Mana pergi? Mana di sana ada alam, mana nak wujudnya, mana bahawa di sana ada benda yang kita tidak dapat panca indera mata kita contohnya tidak dapat melihatnya, mencapainya, tetapi ianya wujud. Baik. Jadi malaikat ni adalah makhluk nuraniyah yang diciptakan Allah daripada cahaya. Kerana itulah mereka tidak dikuburkan. Bagi yang mengatakan ruh berada di barzakh, maka kenyataan ini adalah munasabah jika sebelum tubuhnya dijadikan semula. Akan tetapi roh nabi-nabi dan para syuhada terus disegerakan masuk ke syurga. Walaupun begitu, menurut Imam Ahmad rahimahullah, roh orang-orang mukmin berada di dalam syurga sebagaimana roh para syuhada. Imam Ahmad kata roh orang mukmin pun duduk dalam syurga juga. Dan banyak hadis cerita dibukakan pintu syurga tak untuk mereka di alam barzakh. Tapi Imam Ahmad kata
berpendapat ruh orang mukmin juga berada dalam syurga bersama dengan ruh para syuhada. Ruh itu dapat berjalan di dalam syurga, makan daripada buah kayunya, serta dapat melihat aneka jenis kegembiraan yang ada di syurga. Jadi itulah tuan-tuan yang sempat kita bincang pada pagi ini berkaitan dengan tempat ruh menetap. Nanti dia akan sebut lagi tentang keadaan ruh ini, iaitu perbincangan berkaitan dengan ruh para syuhada dan ruh para nabi, ruh mukmin yang taat, ruh orang mukmin yang menderhaka, dan juga bagaimana ruh orang-orang yang kafir. Dan bagaimana ruh ini berada di mana ni setelah dia mati dan dia berpindah ke alam barzakh, di manakah ruh mereka ini berada. Jadi insya-Allah kita akan bincang di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa an abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa 'an masyayikhina wa an ashabil huquqi 'alaina wa 'amman ahsana ilaina wa man asa'na ilaihi wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وإنك يا الله تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.